Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT atas limpahan kurnia-Nya. Kita lagi berada dalam satu program, yaitu Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, bersama Al-Fadil Dr. Tuan Haji Muhammad Ali Abdullah, Timbalan Mufti Negeri Sabah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Mandangkan kita tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa menyertai kami di dalam talian di dalam FB. Memandangkan kami ada lebih kurang 2 minggu tertangguh disebabkan urusan tugas dan juga tidak sehat lah insyaAllah. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita akan sambung lagi program kita seperti biasa, supaya kami daripada surau DQ dan juga madrasah DQ, mohon maaf di atas penangguhan tersebut. Dan pada malam ini kita akan teruskan juga program seperti biasa kita insyaAllah. Memandang kita pada malam ini juga adalah sudah masuk di bulan Sya'ban dan akan datang lagi lebih kurang sebulan kita akan bersama-sama dengan bulan Ramadan. Dan sekarang ini juga adalah program Isra Merah ya Ustaz. Jadi dengan sedikit nanti kita akan dengar daripada pencerahan daripada Al-Fadil untuk kita sama-sama dapat ilmu pada malam ini. Jadi untuk meneruskan program kita pada malam ini, dengan itu majlis mempersilakan Al-Fadil untuk mukadimah dahululah insyaAllah seperti biasa. Dengan itu majlis mempersilakan. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakati wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس خير وهادي بشرية إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد المقتدر حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون ورضي الله عنهم من دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengurusi masjid kita dan selaku pengurusi majlis pada malam ini, Datuk Haji Sahran, dan kita mendoakan dia semoga insya-Allah dipanjangkan umur, diberikan kesihatan tubuh badan dan dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Memang agak lama kita untuk tidak ke udara, lebih kurang saya rasa mungkin 2 minggu disebabkan oleh pelbagai faktor, dan insya-Allah malam ini kita akan cuba untuk terus menjawab beberapa persoalan lagi yang dikemukakan kepada kita oleh para netizen. Dan kami sangat-sangat menyayangi, mencintai para netizen yang hadir, yang ikut bersama-sama kami di dalam program ini, program Tanya Al Ustaz.
sebab kami faham dan kami tahu tanpa netizen siapalah kami. Jadi kita juga mengharapkan soalan-soalan datang daripada netizen untuk kita memberikan pencerahan berkaitan dengan masalah-masalah di dalam kehidupan mereka, artinya dalam masalah peribadatan, sama ada fiqh dia, sama ada muamalat dia, sama ada akidah dia, sama ada akhlak ataupun tasawuf. InsyaAllah kita akan cuba untuk menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan berdasarkan kepada fakta-fakta ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan insyaAllah disertakan oleh pendapat para ulama sekiranya di dalam satu-satu masalah itu terdapat pendapat para ulama. Dan bulan ini, hari ini kita sudah berada di 1 Sya'ban. Sya'ban ini merupakan antara bulan yang mulia. Syahrun yaqfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi SAW, iaitulah bulan yang mana manusia lalai mengenainya, iaitulah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini merupakan satu bulan yang mulia bagi kita umat Islam. Dia terletak di antara Rajab dan Sya'ban, Rajab dan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini merupakan satu bulan yang diangkat segala amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu Nabi SAW mengatakan, uhibbu an yurfa'u amali wa ana as-sha'im. Aku suka sekiranya amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Sebab itulah bulan Sya'ban juga merupakan satu bulan yang digalakkan kita untuk memperbanyakkan puasa. Memang kadang-kadang ada terdapat perselisihan hadis antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Tapi secara umumnya Nabi SAW kebiasaannya memperbanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban untuk menghadirkan diri di dalam bulan Ramadan. Begitu juga kita baru sahaja melalui dua hari yang lalu peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi SAW yang terbesar. Dan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu pula terdapat satu ibadat yang paling mulia, yang merupakan salah satu rukun Islam yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya dan kepada umat Islam, iaitulah fardhu salat. Jadi Isra dan Mi'raj dan Sya'ban ini merupakan dua peristiwa yang mempunyai sejarah peristiwa sendiri di dalam Isra Mi'raj dan di dalam bulan Sya'ban ini. Begitupun kita kembali kepada Tuan pengurusi majlis kita pada malam ini untuk kita mungkin mengemukakan beberapa persoalan yang mungkin dapat kita rungkaikan bersama. Ya, silakan Tuan Haji. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Tuan Haji Muhammad Abdullah Timbalan Mufti Sabah di atas pencerahan tadi. Dan untuk tidak membuang masa, kita terus saja soalan yang mana kita sudah tertanggul lebih kurang 2 minggu. Banyak supaya pencerahan yang akan dapat disampaikan insyaAllah. Jadi dengan itu saya terus saja pada soalan pertama daripada kaum lelaki lah insyaAllah Ustaz. Ya. Soalan yang seterusnya sudah masuk ke soalan 64 bagi lelaki. Soalannya berbunyi seperti berikut. Assalamualaikum Al-Fadhil Dr. Tuan Haji Timbalan Mufti Negeri Sabah.
Soalan saya, apakah syarat-syarat istiqomah? Saya ulangi soalannya, apakah syarat-syarat istiqomah? Saya terjun kepada Al-Fadil untuk pencerahan. Berkaitan dengan istiqamah ini, istiqamah ini artinya kita melakukan satu perkara kebaikan itu secara berterusan. Itu dinamakan istiqamah. Lalu bagaimana harus kita melakukan istiqamah? Artinya berterusan melakukan satu perkara yang baik. Para ulama telah memberikan beberapa petunjuk kepada kita mengenai istiqamah. Antaranya kita sentiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini diberikan petunjuk di dalam setiap amalan dan perlakuan kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita di dalam amalan dan perlakuan kita, insya-Allah benda itu akan mendekatkan kita untuk sentiasa melakukannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Artinya itu merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak sekali-sekali akan mendapatkan petunjuk. Artinya di sini apapun yang kita lakukan harus kita meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan amalan-amalan kita seharian. Di dalam amalan-amalan keagamaan kita, kita minta petunjuk dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perkara itu sekiranya merupakan satu kebaikan kepada kita, kita sentiasa tetap untuk melakukannya. Yang kedua, kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah memanggil satu hari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Ya ghulam, inni wa'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka." Wahai anak, kata Nabi SAW, aku mengajarkan beberapa kalimat. Antara kalimat yang diajar oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ialah, wahai anak, jaga hubungan kau dengan Allah, nescaya Allah SWT akan menjaga kau. Artinya kalau kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah SWT, bukan bermaksud kita menjaga hubungan, kita sentiasa salat, sentiasa berpuasa, sentiasa berzikir dan sebagainya. Tapi dalam kita melakukan amalan-amalan kita seharian pun, kita harus ingat bahawa segala kekuatan, sama ada segi pemikiran, segi tenaga kita itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sentiasa ingat apa yang kita lakukan ini semuanya dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di situ kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah apa yang kita lakukan itu akan mendapat pahala. Yang ketiga ialah kita meringankan diri untuk menghadirkan diri di majlis-majlis yang berbentuk keagamaan seperti ini. Kita hadirkan diri mendengar apa yang dicakapkan ataupun diutarakan oleh para ustaz, para ustazah mengenai bab-bab keagamaan ini. Sebab agama inilah yang dapat mendinding diri seseorang itu. Nabi SAW ada bersabda di dalam satu hadis yang tarafnya muttafaqun alaihi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang berjalan di atas satu jalan menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Yang dimaksudkan dengan menuntut ilmu di sini seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, al-murad bil ilmi al-ilmu asy-syar'i alladhi yufidu ma'rifati ma yajib 'ala al-mukallaf
min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi wal ilmu billah wa sifatihi wa ma yajib lahu min al-qiyam bi amrihi wa tanzi'ihi 'anil naqais. Yang artinya Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksudkan dengan ilmu ini ialah ilmu yang berkaitan dengan syarak, yang memberikan petunjuk kepada seorang tu mengenai urusannya di dalam agamanya. Agama ini memberikan petunjuk bagaimana dia harus melakukan ibadat, bagaimana dia harus berkomunikasi dengan masyarakat, dan dia harus mempunyai ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang patut dilakukannya terhadap hak dia kepada diri dia sendiri, kepada kedua orang tuanya, kepada masyarakat dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Dan yang keempat ialah untuk kita sentiasa istiqamah, kita mesti mencari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh. Kebiasaannya kita ini dikenal daripada kawan kita. Kalau kawan kita baik, artinya baiklah kita. Kalau kawan kita jahat, jahatlah kita. Sebab itulah kita mesti mencari kawan yang baik untuk membantu kita agar dapat istiqamah di dalam melakukan satu perkara kebaikan. Al-mar'u ala dini akhihi falyanzur ahadukum man yukhalif. Kata Nabi SAW, seorang itu kamu lihat keadaannya, motor katanya, tengok kawannya, siapa kawannya. Kalau kawannya itu baik, baiklah dia. Kalau kawannya itu jahat, jahatlah dia. Jadi artinya di sini tuntut kita untuk mencari kawan-kawan yang baik, yang dapat membantu kita agar istiqamah melakukan sesuatu amalan. Dan yang keempat, yang kelima, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekiranya orang tua kita masih hidup, kita berbakti kepada mereka. Sekiranya mereka telah mati, maka kita melakukan amalan-amalan yang dapat menyampaikan pahalanya kepada mereka. Kita mendoakan mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memutuskan agar kamu tidak menyembah sesuatu pun melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu melakukan kebaikan. Jadi ditunjukkan kepada kita di situ bahawa kita mesti menjaga hubungan kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, agar dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita ni sentiasa kita mendapat rahmat, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang di dalam agama kita. Yang seterusnya, kita sentiasa menjaga hubungan tali silaturahim. Ini amat penting. Sebab tali silaturahim inilah yang dapat membuka rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Di dalam satu hadis sahih Bukhari, Nabi SAW ada bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasir ar-rahim." Kata Nabi SAW, siapa yang inginkan agar rezekinya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi di sini perkara-perkara yang telah kita bincangkan tadi merupakan jalan-jalan yang dapat membantu kita untuk melakukan istiqamah. Ya. Alhamdulillah. Begitulah pencerahan daripada Al-Fadil tadi. Banyak kan Al-Fadil, kebaikan-kebaikan yang beliau telah bagi kita tips tentang istiqamah tadi. Kita lanjutkan juga lagi lah soalan daripada lelaki ni, Zat. Soalan seterusnya adalah seperti berikut. Assalamualaikum Al-Fadil Ustaz. Soalan saya terbuka hati untuk memeluk Islam dan telah mula pelajari serba sedikit tentang Islam. Persoalan saya, adakah berdosa jika tidak solat 5 waktu selepas masuk Islam?
Saya ulangi, saya terbuka hati untuk memeluk Islam dan telah mula mempelajari serba sedikit tentang Islam. Persoalan saya, adakah berdosa jika tidak solat 5 waktu selepas masuk Islam? Mohon pencerahan Al-Fatihah. Ya. Yang pertamanya kita doakan orang ini agar dia dapat hidayah, dapat memeluk agama Islam. Islam itu merupakan rahmat kepada seluruh alam. Alhamdulillah, kalau dia dapat memeluk Islam, syukur alhamdulillah. Harus diingat bahawa salat ini merupakan rukun Islam yang 5. Salat merupakan rukun Islam yang 5. Jadi artinya siapa yang sudah memeluk agama Islam, dia mesti melakukan salat. Sebab salat amat penting. Salat merupakan perkara yang pertama yang ditanya oleh Allah SWT kepada seorang hamba di hari kiamat nanti mengenai amalannya. Inna awala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu. Fa'in فإن صلح فقد أنجح وأفلح وإن فسدت فقد khaba wa khasira. Yang mana di dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan bahawa sesungguhnya amalan yang pertama yang dihitung bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti ialah semayangnya. Sekiranya semayangnya itu bagus, maka dia menjadi seorang yang berjaya. Artinya okeylah dia. Amalan-amalan yang lain pun dikira okey. Tapi sekiranya amalan salat dia itu gagal, maka amalan-amalan yang lain pun akan turut terjejas. Jadi artinya di sini, bila dia memeluk agama Islam, sembahyang mesti dia lakukan. Mungkin ada alasan dia, Ustaz, saya tidak pandai sembahyang, saya tidak pandai baca bacaan-bacaan dalam sembahyang. Kan? Mungkin di peringkat permulaan itu dia belajar mengenai pergerakan dulu. Pergerakan sembahyang ni macam mana angkat takbir, letakkan tangan di dada, ruku, sujud dan sebagainya. Dan paling mudah, dia datang ke masjid, datang ke surau, ikut dengan orang. Perbuatan dulu. Perbuatan macam mana dia melakukan sembahyang. Tentang bacaan itu, kita sekarang kan ada handphone. Kata ada handphone, kita boleh tengok. Katakan kita tak tahu baca surah Al-Fatihah. Ada kan tulisan Romanis tu? Kita sekarang ada tulisan Romanis Al-Fatihah tu. Dan bukan bahasa Arab, Romanis. Kalau bahasa Arab mungkin dia tak boleh. Karena ada Romanis tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sudah tulis, tidaklah macam Ustaz baca. Kan? Tapi kurang-kurangnya adalah tulisan Romanis tu yang dia boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contohnya. Dan ada tulisan Romanis mengenai bacaan Fatihah itu. Okey, katakan dah ada handphone. Kan? Dia cuma hafal ayat yang tertentu sahaja dalam surah Al-Fatihah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Habis itu yang lain tak hafal. Anda apa baca itu saja. Baca itu saja. Ulang itu. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Baru 3 ayat. Fatihah ada 7 ayat kan? Ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. 6 sudah kan? Satu kali lagi. Bacalah mana-mana pun ayat daripada 3 itu. Tidak juga boleh Fatihah bacalah mana-mana ayat di dalam Al-Quran yang kita hafal. Baca 7 kali. Contohnya apa yang kita hafal? Qul huwallahu ahad. Yang pendek kan? Qul huwallahu ahad. Itu yang pendek. Qul huwallahu ahad. Yang kita hafal, baca 7 kali. Menggantikan suratul Fatihah. Ini bagi orang yang berada di peringkat permulaan kata Ustaz. Jangan pula kamu menuduh Ustaz ini mempermudahkan pula. Indah. Maksud Ustaz ini bagi orang yang berada di peringkat permulaan, yang baru masuk Islam, yang ingin mengerjakan sembahyang ini. Kemudian kalau tidak juga hafal, bacalah tasbih. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tak hafal, bacalah tasbih. Subhanallah ka boleh, alhamdulillah pun boleh, Allahu akbar pun boleh. Mana-mana saja. Baca itu ni tasbih banyak banyak kali. Indah juga boleh, tasbih pun tak boleh. Indah boleh juga. Adik dan sekarang kalau macam begitu, baik ikut saya. Ikut saja imam. Imam rokok, kita pun rokok. Imam sujud, kita pun sujud. Jangan kita nampak orang sebelah kita tergelintir menanduk, kita pun ikut dia menanduk ke depan. Tidak. Artinya kita ni belajar ikut imam. Jangan kita ikut makmum, kita ikut imam. Jadi belajar kita macam begitu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia nampak kita ada keazaman untuk belajar sembahyang ini, insya Allah dia akan memberikan kita taufik dan hidayah agar satu hari nanti kita dapat mendirikan sembahyang dengan sempurna. Sembahyang ini penting, kata Ustaz. Perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita. Salat merupakan satu ibadat yang difardukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Asalnya sembahyang diwajibkan kepada kita 50 rakaat. Nah, kalau 50 rakaat mungkin kita tak mampu untuk melakukannya. Sedang 5 rakaat pun, sedang 5 waktu satu hari satu malam pun, macam-macam alasan kita, kan? Yang 5 kali satu hari satu malam pun macam-macam alasan kita. Kadang-kadang banyak orang yang terlajak tak sembahyang subuh, kan? Banyak orang yang terlajak. Kadang-kadang ada yang sembahyang minggu satu kali aja pun bersih. Ini hebat orang. Sembahyang Jumaat saja. Kau tengok Jumaat, ada pun ada Jumaat. Kan sembahyang Fardu biasa ada. Jumaat dia ada. Kan? Ada lagi itu dan sembahyang setahun sekali. Raya dia ada. Masya Allah. Jangan begini. Sembahyang itu 5 kali sehari semalam. Betul dalam peristiwa Isra dan Mi'raj 50 kali, tapi sehari kita satu kali kita tunaikan itu sama pahalanya dengan 10 kali digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 5 kali itu sama dengan 50 waktu. Ganjaran pahalanya besar. Jadi walaupun dia tidak pandai di peringkat permulaan mengenai sembahyang, ikut belajar seperti mana yang Ustaz katakan tadi. Kalau tidak, sama lah dia dengan dia punya keadaan sebelum Islam. Dalam Islam, sebelum Islam dia tak sembahyang. Jadi kalau dia tidak sembahyang, sama keadaannya. Sebab kata Nabi SAW, bainal rujul wa bainal kufri wa syirk tarkus salat. Antara perbezaan antara seorang Muslim laki-laki ini dengan orang yang kafir, dengan orang yang syirik, ialah meninggalkan sembahyang. Kalau tidak sembahyang, sama ia akan dalam orang. Jadi bila masuk Islam mesti sembahyang. Apa syarat sekalipun. Itu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalan daripada Tuan tadi berkenaan pasal terbuka hati untuk Islam. Kita doakanlah semoga Allah SWT bagi peluang dan bagi taufik daripada Tuan. Dan kena berguru juga lah, insyaAllah kan. Kita kena berguru untuk supaya lebih tahu dan faham tentang agama Islam, insyaAllah. Terima kasih di atas pencerahan daripada Ustaz. Jadi memandangkan Ustaz tadi beberapa kali sudah batuk, jadi kita berehat dulu sementara waktu untuk kami kasih reda dan kami boleh minum air putih lah, insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita terus saja sambung soalan kita pada bagi wanita pula lah ya. Soalan yang ke-48, Ustaz. Soalannya berbunyi seperti berikut. Assalamualaikum Al-Fadil Ustaz. Soalan saya, kalau wanita hamil, malamnya dia berhubung badan dengan suami dan belum sempat mandi wajib karena subuhnya melahir, adakah selepas melahirkan harus mandi wilada sedangkan belum sempat mandi junub? Bagaimana niat mandi wajib wanita tadi? Saya ulang. Kalau wanita hamil, malamnya dia berhubung badan dengan suami dan belum sempat mandi wajib kena subuhnya melahirkan, adakah selepas melahirkan harus mandi wilada sedangkan belum sempat mandi junub? Bagaimana niat mandi wajib wanita tadi? Mohon pencerahan Al-Fadil. Ya. Kita dengar dua kata-kata. Yang pertama kata-kata daripada Imam Syafi'i di dalam kitab Apa kata Imam Syafi'i? Idza asabat al-mar'atu janabatan summa hadat qabla an تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي آحد. Apa maksudnya? Kata Imam Syafi'i, apabila seorang perempuan itu ditimpa janabah, artinya di junubnya artinya di minta maaf kasar, saya cakap sikit, berhubung dengan suami pada waktu malam ditimpa junub, kemudian tiba-tiba perempuan itu besoknya datang haid pula. Jadi artinya sebelum dia sempat mandi junub, dia sudah datang haid. Jadi macam mana perempuan ini, kata Imam Syafi'i, tidak juga dia boleh mandi dalam keadaan dia haid. Kenapa? Sebab tujuan mandi itu adalah untuk membersihkan diri. Sekarang kalau perempuan itu mandi haid, mandi ini hadas, mengangkat hadas, mandi junub, kan? Dalam keadaan dia haid, dia tidak juga bersih keadaannya. Sebab dia masih dalam keadaan haid. Jadi macam mana keadaan ini? Apa yang perlu dia buat? Dia sekarang dia tidak boleh mandi dalam keadaan dia haid. Dia tidak boleh mandi junub. Sebab itulah ini Imam Ahmad di dalam kitab Mughni, Ibn Qudamah ada menukilkan bahawa idza ijtama'a syai'an yujabuna al-ghusl al-haid wal-jumd atau انتقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته فأجزأه عنهما. Apa maksudnya di situ? Dia kata sekiranya bercampur dua perkara, antara haid dengan junub, kemudian antara ini haid dengan keluar air mani contohnya dan sebagainya, dan perempuan ini ataupun orang tadi berniat untuk mengangkat hadas kedua-duanya sekali, itu boleh. Dia satu kali mandi Tuan Haji, tapi dia niat untuk duanya sekali, angkat besar untuk mandi junub, angkat besar untuk mandi haid. Kedua-duanya boleh. Dia bersih dengan sekali mandi sahaja.
untuk dua perkara. Untuk dua perkara, membersihkan diri daripada haid, membersihkan diri daripada junub. InsyaAllah dengan sekali mandi dia bersih kedua-duanya. Dan tidak masalah. Jadi bagi perempuan yang keadaan dia macam begitu, dia boleh mandi satu kali sahaja. Tidak perlu dia mandi junub dulu, kemudian baru mandi mandi menghilangkan haid, mandi haid lah, mandi membersihkan diri. Tak payah mandi ini dua kali macam ni. Satu kali saja dia niat, dua tu okey, bersih sudah. Tak payah mandi ini satu kali mandi ini, satu kali mandi, tak payah. Terus saja, jalan terus. Sekali saja. Alhamdulillah di atas soalan tadi, semoga dapat pencerahan tersebut insyaAllah. Dan kita terus juga soalan yang ke-49. Soalannya berbunyi seperti berikut. Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz. Jika wanita sedang haid, mati dalam kemalangan atau sedang sakit, apakah hukumnya? Kalau belum sempat bersih tetapi sudah diambil nyawanya, bagaimana nanti dikuburnya? Saya ulang. Jika wanita sedang haid, mati dalam kemalangan atau sedang sakit, apa hukumnya? Kalau belum sempat bersih tetapi sudah diambil nyawanya, bagaimana nanti dikuburnya? Mohon pencerahan Al-Fadhil. Ya. Ustaz teringat kata-kata seorang ulama. Dia mengatakan ini bukan ini kata-kata minta maksud ini merupakan hadis qudsi yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubu li'abdi ma yaf'aluhu wa huwa sahih. Tuliskan apa yang dilakukan oleh seorang hamba aku dalam keadaan dia sehat. Artinya dia tidak sakit. Dalam keadaan dia sakit, ini tidak dikira. Dalam keadaan dia sakit, tidak dikira sekiranya dia ada kekurangan ketika melakukan satu-satu ibadat. Yang Allah Subhanahu wa taala suruh tulis kepada para malaikatnya ialah apa yang dilakukannya ketika dia berada dalam keadaan sehat. Kenapa? Sebab haid itu pun merupakan satu penyakit. Haid yang ada pada perempuan itu merupakan satu penyakit. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Di dalam ayat suci Al-Quran mereka bertanya kepada engkau mengenai haid. Katakan itu merupakan penyakit. Jadi haid ini pun merupakan satu penyakit bagi perempuan. Perempuan tidak minta itu, tapi memang orang ditakdirkan keadaan orang macam itu. Jadi itu merupakan satu penyakit. Begitupun haid itu merupakan satu kelebihan bagi perempuan. Laki-laki tidak ada kelebihan, laki-laki tidak ada datang haid, perempuan dia datang haid. Jadi itu merupakan kelebihan bagi perempuan. Sebab itulah di dalam Islam perempuan ini dibenarkan untuk memakai emas. Memakai emas tidak kira di tangan ke, di leher dan sebagainya. Laki-laki tidak dibenarkan memakai emas. Kenapa perempuan disuruh untuk memakai emas? Sebab perempuan bila dia memakai emas, mengikut kajian sains, emas ini ada satu tempoh masa dia tertentu, dia akan mengeluarkan satu bahan yang beracun. Ini emas ini. Jadi bahan beracun itu akan masuk ke dalam kulit manusia dan akan menyebabkan bila dia masuk ke dalam kulit manusia, dia akan menyebabkan jadi bara. Sebab itulah laki-laki tidak dibenarkan untuk memakai emas. Sebab lapisan kulit laki-laki dengan lapisan kulit perempuan itu lain. Lapisan kulit laki-laki ini nipis. Bahan kimia itu boleh masuk terus. Dan bila dia masuk, kita tidak ada cara untuk membuang dia. Perempuan ada cara.
perempuan dia punya kulit ini tebal. Maksudnya bukan kulitnya tebal, ini artinya ada lapisan lemak perempuan ini lebih banyak daripada laki-laki. Sebab itulah perempuan ini dia punya badan lembut dibandingkan dengan laki-laki kita ini agak keras sikit. Perempuan lembut sebab lemaknya itu lebih banyak. Jadi bahan kimia yang dilepaskan oleh emas itu tidak boleh menembusi saluran darah di bahagian badan manusia. Dia tidak boleh tembus terus sebab ada lemak tu yang menghalang. Dan kalau dia masuk pun, perempuan dapat membuangnya melalui haid yang datang pada mereka. Laki-laki tidak ada. Laki-laki tidak ada benda itu. Jadi laki-laki dia tidak boleh dilarang untuk memakai emas. Itu kelebihan pihak perempuan. Disuruh untuk memakai emas. Jadi sebab itu Allah kata, walaupun haid itu merupakan satu halangan untuk perempuan melakukan ibadat secara berterusan, tapi ada kelebihannya. Allah SWT bila menciptakan sesuatu, dia ada kelebihan. Allah SWT tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Jadi haid itu juga merupakan satu penyakit. Jadi dia sepatutnya tidak perlu risau. Kalau dia mati pun dalam keadaan dia haid, maka dikira dia tidak dapat menyempurnakan ibadat disebabkan oleh sebab syar'i. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dia mengatakan mazhabuna anna al-haid wal jald idza mata ghusila ghuslan wahida. Orang yang berada dalam keadaan haid ataupun orang dan dalam masa yang sama dia berada dalam keadaan junub, dia dimandikan satu kali sahaja sekiranya dia mati. Tak payah 2 kali, 1 kali sahaja. Kenapa? Kata Ibnu Qudamah, dia mengatakan li'annahuma kharaja min ahkam at-taklif lam yabqa alaihima ibadatun wajibatun. Dia kata sebab yang kedua-dua ini yang berada dalam keadaan haid, yang berada dalam keadaan junub, mereka ini terlepas daripada ibadat. Sebab semasa mereka berada dalam keadaan haid, semasa berada dalam keadaan junub, tidak dibenarkan untuk melakukan ibadat. Jadi mereka terlepas daripada perkara-perkara semacam itu. Bukan bermakna orang yang mati dalam keadaan haid, orang yang mati dalam keadaan sakit itu maka akan dituntut mengenai ibadat yang dia tertinggal. Mereka ini terlepas. Orang yang berada dalam keadaan macam begitu terlepas. Artinya Allah SWT sudah menyuruh para malaikatnya untuk mencatatkan amalan hamba-hambanya ketika mereka berada dalam keadaan sihat. Jadi apapun keadaan, contohnya sembahyang, kata Ustaz, yang tidak boleh kita tinggalkan. Sekiranya kita berada dalam keadaan sakit, kita tidak dapat menyempurnakan sembahyang tadi. Katakanlah kita berbaring saja, maka cukup untuk kita menggerakkan kita punya mata. Cukup. Jadi artinya kita tidak diambil tentang apa yang tidak kita lakukan seperti mana orang sihat lakukan. Kalau orang sihat boleh rukuk, boleh sujud, boleh berdiri dan sebagainya, kita cuma menggerakkan mata dengan isyarat mata. Walaupun dia tidak sempurna, tapi diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dengan pencerahan tadi dapatlah tuan terjawablah soalan tersebut. Sekarang ni kita soalan seterusnya kita boleh bukalah kepada orang awam di kampung daerah Butatan ni lah. Sebelum saya ajukan soalan tersebut, kita bagi peluang dulu lah bahagian wanita dulu untuk mengajukan soalan kepada Al-Fadil pada malam yang berbahagia ini. Dengan itu kita terus lihatlah soalan terusnya, perkenalkan nama dan terus bagi soalan tersebut dengan Al-Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz dan Tuan Samusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, lagi beberapa minggu kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi pertanyaan saya, dalam bulan Ramadan mungkin ada beberapa golongan yang tidak mampu untuk memaksimalkan ibadat seperti orang tua yang uzur dan wanita hamil atau haid. Saya ada terbaca bahawa antara cara untuk golongan ini mendapat pahala dalam bulan Ramadan adalah dengan berniat dan berazam mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Soalan saya, adakah cukup dengan berniat dan azam membolehkan golongan ini mendapat kemuliaan Lailatul Qadar dalam keadaan mereka terhad untuk meningkatkan ibadah? Terima kasih. Soalan bab Ramadan tadi kan, amalan di bulan Ramadan. Boleh Ustaz? Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan seorang yang berada dalam keadaan sakit ataupun berada dalam keadaan tidak mengizinkan dia untuk melakukan sembahyang malam, terutamanya di malam Lailatul Qadar. Seperti mana yang kita tahu, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksudkan dengan 1000 bulan itu dinukilkan di setengah para pendapat ulama ialah 84 tahun kebaikannya. Jadi artinya lebih daripada 84 tahun. Sekiranya kita memberikan amalan, salat dan sebagainya pada malam itu, tahajud dan berkenaan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan mendapat pahala ibadat lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 84 tahun. Ini bagi orang yang dapat mengerjakan solat pada malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu merupakan satu hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana pula bagi orang yang tidak sihat, bagi orang yang sakit, ataupun bagi perempuan yang sedang uzur? Bagi mereka-mereka ini tidak salah untuk mereka memperbanyakkan zikir, berzikir. Mereka tidak boleh melakukan ibadat, tapi boleh mengerjakan zikir, boleh melakukan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihapuskan mereka punya dosa. Tidak ada masalahnya. Boleh berzikir, boleh berdoa, walaupun mereka berada dalam keadaan semacam itu, dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab malam Lailatul Qadar ini merupakan satu malam yang datang cuma sekali setahun. Sukar untuk kita dapat dia. Jadi kalaulah kita berada dalam keadaan sakit, sedangkan malam itulah merupakan malam yang paling ditunggu-tunggu untuk kita menggapai pahala yang begitu besar, maka kita boleh melakukan perkara-perkara yang lain. Kita boleh berzikir, kita boleh berdoa dan sebagainya. Dan
sekiranya bagi seorang perempuan yang ada suami, dan suaminya bangun pada malam Lailatul Qadar dengan keikhlasan dia, insya Allah apa yang dibuat dengan keikhlasan dia, kata Ustaz, insya Allah apa yang dibuat oleh suami, istri pun dapat sama. Jadi kita akan mengurangkan pahalanya. Sebab itu merupakan kebaikan juga bagi orang yang kahwin, pengurusi. Dan sebab itu kita digalakkan untuk kahwin perempuan. Sebab apa yang dilakukan oleh suami dia, sekiranya merupakan satu amalan yang saleh, dia reda dengan perbuatan solehnya, insya Allah dia pun dapat pahala. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu suaminya dapat pahala dalam malam Lailatul Qadar, dia pun dapat sama. Jadi artinya di sini banyak perkara yang boleh dilakukan selain daripada kita melakukan ibadat. Kita boleh melakukan zikir, kita boleh melakukan doa, kita boleh meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh berdiri, kita duduk. Kita boleh duduk, kita berbaring, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dosa-dosa kita yang lalu dihapuskan. Tapi dengan syarat kita ikhlas. Melakukan ibadat itu kita ikhlas, kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita sekiranya kita ikhlas melakukan satu amalan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dengan niat kita yang suci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada masalah. Insya Allah pada malam Lailatul Qadar tidak dapat kita lakukan, kita boleh melakukan perkara yang berikut itu. Tidak ada masalah. Ya, gitu. Alhamdulillah. Soalan di bulan Ramadan kan, jadi terima kasihlah di atas soalan dan pencerahan tadi. Dan seterusnya kita bagi peluang lagi lah satu. Sebelum kita teruskan, kita bagi jemaah lelaki pula lah, ya, supaya adil, kan? Jadi soalan-soalan dia kita dengarlah. Tuan-tuan yang menyertai kami dalam FB ni, live ni, tuan-tuan boleh bersedia untuk minggu hadapan, insyaAllah kita akan kumpul lah sempena menyambut di Ramadan nanti. Okey, kita teruskan soalan kepada bahagian lelaki pula, bagi nama dan seterusnya kepada soalan tersebut kepada Al-Fadhil. Sila teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Berdosa jika membenci dan tidak memaafkan kesalahan orang lain sampai dia meninggal dan sampai saat ini walaupun sudah lama tiada, sampai keturunan dia semua. Saya ulang lagi. Berdosakah jika membenci dan tidak memaafkan kesalahan orang lain sampai dia meninggal dan sampai saat ini walaupun sudah lama tiada, sampai keturunan dia semua? Soalannya ni Ustaz, macam lakonan apa tu, si tanggang tu Ustaz, kan? Lebih kurang gitu lah soalannya ni. Kita memaafkan orang lain. Jadi kita dengarlah pencerahan daripada Ustaz, kita dengar baik-baik, kan? Kita tengok hadis dia dan juga mazhab yang dia akan sampai dengan Al-Fadhil. Dengan itu saya terus sajalah Ustaz. Ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Yang pertama, kita ini, setiap hamba ini memang tidak lepas daripada melakukan dosa. Dan kita, dosa yang kita lakukan, kita mesti minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ibnu Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun. Setiap anak Adam itu mesti melakukan kesalahan. Setiap orang yang melakukan kesalahan itu, sebaik-baik mereka adalah orang yang meminta ampun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberikan keampunan kepada hamba-hambanya.
Innallaha yaghfiruz dzunub. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Sebanyak mana pun dosa seorang hamba, kan, sebanyak mana pun dosa seorang hamba, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya melainkan dosa syirik. Ini artinya di sini kita jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebab itu merupakan dosa yang tidak terampun. Inna Allah yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Inna Allah yaghfiru dzunub wa la yaghfiru an yushraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa hamba-hambanya dan tidak mengampunkan mereka yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri mengampunkan hamba-hambanya, maka mengapa kita tidak? Kalau kita katakan contoh ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan umatnya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh penduduk Taif ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Jarak di antara Mekah ke Taif itu adalah sejauh 60 batu. Daripada Mekah ke Taif itu sejauh 60 batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi daripada Mekah ke Taif itu berjalan kaki 60 batu untuk berdakwah menyampaikan Islam. Nabi berjumpa kepada pembesar Taif. Tapi apa yang mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah yajidallahu ghairaka, Allah yajidallahu ahadan ghairaka. Salah satu daripada pembesarnya mengatakan, tidakkah Allah Subhanahu wa taala dapat orang lain yang boleh menggantikan kau ni sebagai rasulnya? Itu merupakan kata-kata yang menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la ukallimuka abadan. Aku tak mau bercakap sama kau. Yang lainnya pembesar, aku tak mau bercakap dengan kau. Yang lain, ukhruj min bilana. Keluar kau daripada negeri kami. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Taif, mengajak dia punya pemimpin penduduknya, tidak ada satu orang pun yang mau menerima Islam. Malahan Nabi SAW diusir daripada Taif. Bila Nabi diusir SAW diusir daripada Taif, apa yang mereka lakukan? Mereka menyuruh orang-orang yang bodoh di kalangan mereka, orang-orang yang jahil di kalangan mereka, supaya mengumban Nabi SAW dengan batu, menyebabkan tumit kaki Nabi SAW berdarah, walaupun dia dikawal oleh Zaid bin Harisah. Zaid membentingi Nabi, tetap Nabi SAW kena oleh orang. Nabi berada dalam keadaan duka cita apabila penduduk Taif tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Perjalanan Nabi sudahlah jauh dan kemudian mereka tidak menerima Nabi SAW. Sudahlah tidak diterima, dihina, dimaki, ampun, malah didera Nabi SAW. Apakah tidak terasa seorang Rasul begitu perbuatan ini? Terasa Nabi SAW. Menyebabkan Allah SWT menurunkan malaikat Jibril, suruh tu dua malaikat yang menjaga gunung yang besar di Mekah Mukarramah, Ka'an dengan Abu Qais, dua gunung yang besar di Mekah ini. Apa kata malaikat gunung ini kepada Nabi SAW? Ya Muhammad, bima syi'ta, wahai Muhammad, apa yang kau mau? Wa in syi'tan an utabiq alaihim al-jabalaini la fa'altu. Sekiranya engkau ingin aku angkat kedua gunung besar ini untuk ditimpakan kepada penduduk Taif, aku akan lakukan. Dua penjaga
malaikat penjaga dua gunung yang terbesar. Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Sekiranya yang kau inginkan dua gunung besar ini, kami angkat, empas dia kepada gunung Taif, kami akan lakukan. Apa yang kau mau? Kalau kita kan membalas tu. Tapi kata Nabi SAW, wallahi arju an yukhrijallaha azza wa jalla min aslabihim man la yushriku billahi wahdahu wa an ya'budullahi wahdahu. Kata Nabi SAW, bahkan aku mengharapkan Allah SWT mengeluarkan daripada keturunan mereka siapa yang beriman dengan Allah SWT dan tidak menyekutukan dengannya. Kata Nabi, jangan. Kata Nabi, jangan. Aku memaafkan orang. Aku mengharapkan agar Allah SWT mengeluarkan daripada keturunan mereka itu satu hari nanti orang yang beriman dengan Allah SWT, tidak menyekutukan Allah SWT. Menunjukkan kepada kita begitu besarnya hatinya Nabi SAW tidak membalas perbuatan orang-orang Taif. Nabi SAW memaafkan. Kalau Allah SWT memaafkan hambanya, Nabi SAW memaafkan pengikutnya, kenapa kita tidak memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Nabi SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin ila 'izzan." Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seorang hamba yang memaafkan kamu melainkan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Artinya orang-orang yang memaafkan orang lain ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sukar untuk kita memaafkan orang lain, memang sukar. Tapi kita harus ingat bahawa kita jangan memutuskan tali silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk syurga. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk syurga. Qati'ur rahim. Dia antara tiga golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang tidak masuk syurga, ialah dikatakan salah satunya qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk syurga. Jadi di sini walaupun sukar untuk kita memaafkan kesalahan orang lain, tapi kita lihat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Nabi SAW memaafkan dia punya pengikut-pengikutnya. Nabi maafkan. Lalu kenapa kita cuba tidak untuk cuba membuka hati kita memaafkan orang lain? Maafkanlah. Semoga kita dengan memaafkan orang lain bukan saja kita dapat menghubungkan tali silaturahim, malah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemuliaan. Kita nak tahu kemuliaan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi insya-Allah ada Allah Subhanahu wa taala berikan. Janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar atau tidak? Ya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT di atas pencerahan daripada Al-Fadil. Soalan pada jemaah tadilah, jadi kita sama-sama kita ambil tibar lah, kita sampai dan juga kita amalkanlah insyaAllah. Kita sudah sampai di penghujung program kita ni, sudah menuju jam pukul 8 lebih. Sebelum saya menutup majlis tersebut, ada beberapa iklan lah daripada DQ kami ini, yang mana DQ kami membuat perkhidmatan seperti badal umrah, perkhidmatan korban dan juga akikah di Mekah. Semuanya diuruskan di Mekah. Ini adalah salah satu perkhidmatan yang kami lakukan untuk menampung dan juga
sekurang-kurangnya sumbangan tersebut akan disalurkan kepada madrasah kami lah insyaAllah ya. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada setiap hari Kamis malam Jumat kami selalu baca Yasin, tahlil dan juga sekali ada syifa lah. Jadi tuan-tuan sekarang ini sesiapa yang bertarung dengan sakit asbab dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, bolehlah datang ke surau kami di Kampung Sidil ni, boleh ambil insyaAllah yang ayat-ayat yang telah dibaca dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan insyaAllah. Tapi dahulu saya ucapkan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Tuan Haji Muhammad Ali Abdullah, Timbalan Mufti Negeri Sabah, di atas penyampaian dan juga menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan pada setiap minggu insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada yang dihormati Tuan Jailuddin Muhammad Sun, Ketua Kampung Sidil. Begitu juga kepada Timbalan Surau DUQ Abang Jumain, para jemaah yang pada hadir pada malam ini, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai dalam online FB kami setiap minggu. Jadi untuk minggu hadapan tuan-tuan, kalau sekiranya ada soalan-soalan berkenaan pada bulan Ramadan ya Ustaz, Ramadan, jadi bolehlah tuan-tuan masukkan di dalam grup kami, PM kami, insyaAllah kami masukkan, kami akan selitkan jadi bersesuaian dengan pada bulan Ramadan itu nanti ya. Saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan pada malam ini untuk menutup majlis kita dan memberkati majlis kita pada malam ini. Kita mohonlah kepada Al-Fadhil Ustaz untuk mohon doa lah, semoga kita dapat amal sampai dan kepada saudara-saudara kita. Dengan itu majlis mempersilakan Ustaz untuk bacaan doa untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma inna nas'aluka an tahrima wujuhana 'ala an-nar. Allahumma tahhir buyutana min al-haram wa tahhir mujtama'atina min al-munkarat. Allahumma waffiqna jami'an amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Allahumma ij'alna jami'an bil amri bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أعنا على ذلك إنك على كل شيء قدير. اللهم خلصنا من هذا البلاء والطاعون والمرض وكل شيء الذي يصيبنا يا ربنا يا رب العالمين. أعنا على ذلك إنك على كل شيء قدير. اللهم رد مجتمعات المسلمين إليك ردا جميلا. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.